Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Baiklah, inilah jam 6 petang seperti mana yang dijanjikan. Satu lagi program menarik untuk anda iaitu Cash It In. Sebuah rancangan kuis bertemakan celik kewangan dan juga pengetahuan am. Anda bersama saya, Farin Ahmad, dan para peserta kita pada hari ini. Sebentar saja lagi saya akan kenalkan mereka. Dan dalam Cash It In ini, peserta akan bertanding untuk mengumpul duit di dalam bank hadiah dan bakal pulang dengan wang terkumpul. Bukan wang ringgit tau, tapi cash dia dalam bentuk amanah saham Bumiputera ataupun ASB. Okey. Baik, jadi seperti mana kita tahu, Cash It In ini bertemakan celik kewangan dan pengetahuan umum. Jadi kalau anda semua nak bersama dengan saya, nak uji juga minda anda, teruskan bersama dengan kami. Dan anda sedang menyaksikan kami di live YouTube dan juga live Facebook Minggu Saham Digital. Ini bukan kepada anda oleh Permodalan Nasional Berhad. Baik. Jadi apakah objektif rancangan ini? Mereka perlu mengumpul wang mereka tadi itu yang saya katakan tadi dalam bank hadiah. Dan menjadi lebih menarik kerana soalan-soalan ini juga ada unsur-unsur risiko dan pulangan, risk and return. Kerana kami akan memberi pilihan kepada para peserta di mana nanti kita ada pilihan. Kalau rasanya nak wang dia lebih besar, okey, maknanya soalan tu lebih susah. Itu risikonya. Kalau mungkin kecil, kecil nilainya, kecillah risikonya. Okey. Baik, jadi terima kasih kerana anda terus bersamakan kami sepanjang Minggu Saham Digital ini. Terima kasih di atas penganjuran ini oleh pihak Permodalan Nasional Berhad. Dan saya juga difahamkan, saya juga mengikuti Minggu Saham Digital ni. Rugi kalau tak follow. Kerana apa? Kalau kita tengok sepanjang 3 hari yang lepas ni, macam-macam program ada, ilmu ada, tips pun ada yang berunsurkan literasi kewangan. Dan jadi pada hari ini, pilihan anda tepat kerana anda bersama dengan saya, Farin Ahmad, dalam Cash It In. Jadi jom kita sama-sama menjawab soalan-soalan yang akan diberikan kepada para peserta. Okey, saya ada lagi nak berkongsi kepada anda di mana Cash It In ini, saya kan bila jadi pengacara, saya kata bila tengok para peserta ni, saya rasa teruja. Kerana cukup unik, cukup istimewa, kerana para peserta dalam Cash It In ini terdiri dari para petugas barisan hadapan, frontliners dari 4 badan beruniform yang berbeza. Jadi apa lagi? Mereka dah bersedia, kita kenalkan peserta-peserta saya pada hari ini. Ini dia ada 4 orang. Baik, kita ada Nur Hanim, Maisarah, Zakwan dan juga Sakulawati. Jadi izinkan saya mengambil masa sikit. Okey, mungkin Hanim boleh kenalkan diri anda. Dari mana, nama penuh, bujang ke, dah kahwin ke? Gurau je. Silakan. Assalamualaikum, saya Nur Hanim binti Pisol, wakil daripada JPJ Malaysia. Ya, itu dia. Tengok segak-segak hari ini. Silakan Maisarah, perkenalkan diri. Hai, nama saya Wan Maisarah binti Wan Mustafa daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya. Kita ada kastam. Tadi kita ada JPJ ni kastam. Okey, silakan tuan. Hai, nama saya Ahmad Zakwan Bilahi dari Jabatan Penjara Malaysia. Cara tu, Jabatan Penjara Malaysia. Saya suka tu. Yang ini akak nurse kita, silakan. Hai, saya Sakulawati daripada Hospital Kuala Lumpur sebagai jururawat. Ya, jururawat. Mungkin kebetulan je pakaian saya hari ini macam nak sama dengan jururawat. Tapi jangan risau, tak ada masalah. Saya tak ada bayar kat siapa-siapa pun. Okey, baik. Jadi semuanya segak beruniform. Okey, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua untuk bersama dengan kita. Okey. Yang paling penting sekarang untuk ke semua para peserta, okey, dan kepada semua penonton-penonton Cash It In, kita akan ada beberapa soalan dan juga beberapa pusingan, dan setiap soalan ada nilainya yang tersendiri. Kita ada, macam saya katakan tadi kan, kita ada yang rendah RM30, RM50, RM80 dan juga RM100. Dan setiap nilai hanya mempunyai satu soalan di sebaliknya. Jadi kalau nilai itu dah dipilih, peserta lain dah tak boleh nak pilih nilai itu. Dan untuk menjawab soalan-soalan tersebut, mereka hanya diberikan masa 10 saat sahaja dan boleh menjawab setelah saya selesai membaca soalan dan semua pilihan jawapan. Dia tak boleh macam tiba-tiba saya tak habis baca lagi, dia nak tekan, dia nak jawab. Tak boleh. Okey? Baik.
Seandainya kalau si pemilih soalan ataupun yang menjawab itu jawapannya adalah salah, pihak lain ataupun 3 orang peserta yang lain untuk pusingan pertama ni boleh steal ataupun curi, merampas, copet soalan tu untuk mendapatkan nilai yang ada pada soalan tersebut. Tapi mereka hanya ada 5 saat sahaja dan nak steal tu ada juga risikonya. Risikonya kalau dah lah steal kan, dalam curi salah pula tu, tolak RM10. Tetapi kalau jawapan mereka betul dan bertuah, mereka akan mendapat 50% ataupun setengah daripada nilai soalan tadi. Okey. Baik, dan setiap pusingan juga akan melibatkan penyingkiran. Pusingan pertama, pusingan kedua akan ada peserta yang tersingkir, siapa yang paling rendah. Okey, siapa yang paling rendah akan tersingkir. Dan kemudian lebih menarik nanti kita ada pusingan ketiga yang hanya tinggal 2 orang sahaja dan juga pusingan akhir. Okey, tetapi seandainya ada di dalam sebarang situasi, kalau ada situasinya adalah seri ataupun draw ataupun nilainya mereka adalah sama, kita akan ada soalan kilat ataupun lightning question dalam bentuk betul atau salah. Okey, pada bunyi rancangan seperti biasa, siapa yang kumpul bank hadiah dalam bank hadiah yang paling banyak, itulah juara untuk episod Cash It In kali ini dalam bentuk unit amanah ASB. Okey, saya nak tanya pada para peserta kita. So faham bagaimana cara permainannya? Okey. Baik. Ini semua dari pejabat ke macam mana ni? Lengkap beruniform ni. Hari ni kerja semua? Kerja. Okey. Baik. Jadi kalau semua dah bersedia, kita akan ke pusingan pertama untuk pengetahuan para peserta dan juga para penonton. Pusingan pertama ni agak mungkin mudah. Kita bagi soalan-soalan daripada kategori geografi Malaysia dan juga ekonomi Malaysia. Okey. Baik. Jadi kalau anda perhatikan untuk semua peserta dan kepada para penonton kan, kalau kita tengok mereka semua dah diberikan RM100. Kan RM100 tu dah ada. Bukannya apa, nanti kalau kena tolak duit nanti tak ada modal pula. Kan, okey. Tapi apa-apa pun, untuk pengetahuan semua juga, mereka sebelum kita bersiaran secara langsung ni, mereka dah ada membuat undian siapa yang berhak ataupun siapa yang akan memulakan pusingan ini untuk memilih soalan terlebih dahulu. Jadi kita dah buat undian, akan dimulakan oleh Hanim, Maisarah dan juga Tuan Zakwan serta Puan Sakulawati. Okey, baik. Jadi kita terus saja ke pusingan kita yang pertama untuk soalan geografi Malaysia, di mana kita lihat di belakang saya tadi saya dah sebut 30, 50, 80, 100. Hanim nak pilih soalan yang nilainya berapa? Kadang-kadang orang kata orang tamak selalu untung. Okey, mungkin Hanim boleh pegang mikrofon tu untuk membuat pilihan. Silakan. Okey, saya ambil RM 50 je lah. Berapa? Oh, 50 je lah maknanya Hanim dia tak berapa berani sangat, tapi okey. Baik, Hanim, ini adalah soalan RM50. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan 9 dalam nama negeri Sembilan? Apakah jawapannya? Kalau kita lihat, A, 9 raja-raja, B, 9 kawasan penempatan, C, 9 bukit bukau. Objektif ni Hanim. Saya boleh jawab Boleh, saya dah habis dah jawab, berikan jawapan objektif tu. Okey, jawapan saya B lah. B. Okey, B, sebutkan tak apa, saya bagi kesempatan B. Apa jawapannya? 9 kawasan penempatan. Betul jawapannya. Okey. RM50 ditambah ke dalam bank hadiah Hanim. Okey, Maisarah. Kita akan seterusnya. Tengok nilai-nilainya dah ada ni. Nak 30, 80 ataupun 100 Maisarah? Saya cuba 100. Lama. 100. Mari kita lihat apakah soalan RM100. Wah, memang mencabar ni. Dengar baik-baik Maisarah. Deep skull
yang ditemui pada sekitar 2017 merupakan tengkorak manusia purba yang dijumpai di Gua Batu Kapur yang mana? A. Gua Merapuh, B. Gua Niah, C. Gua Mulu. 10 saat dari sekarang. Saya jawab B, Gua Niah. Yakin? Kita tengok jawapannya betul ataupun salah. Jawapannya Gua Niah. Betul! Alamak. Itu ni, Mas Sarah memang tahu ke teka? Tikam je? Wow. Okey. Yang penting anda bertuah. Okey, Tuan Zakwan, silakan. 30 dan 80. Saya ambil 80. 80 80. Okey, yakin. Tak apa Puan Sekrawati. Kalau mereka salah je steal standby Standby untuk steal tekan buzzer tu. Okey, 80 untuk Tuan Zakwan. Soalannya adalah, yang manakah antara berikut bukan antara pondok yang terdapat di Gunung Kinabalu? Mencabar soalan ni. A. Pondok Lowi, B. Pondok Laban Rata, C. Pondok Mempening. Ingat bukan antara pondok yang terdapat. Okey, jawapannya. Pondok Mempening, C. Jawapan Tuan Zakwan C. Pondok Mempening. Salah jawapannya. Okey, saya beri peluang untuk 3 peserta lain steal bermula dari sekarang. Siapa ada jawapannya? Boleh tekan. Okey, Maisarah, apakah ingat bukan antara pondok tau yang terdapat di Gunung Kinabalu. Okey, apa dia? Saya pilih B. Ya? B. B. Pondok Laban Rata. Okey, jawapannya adalah betul. Okey. Jadi macam saya katakan tadi, situasi steal begini, tadi soalan tu RM80, Maisarah berjaya menjawab, kita akan tambah 50% daripada nilai tadi tu, 40 ke dalam bank hadiah Maisarah. Baik. Kakak jururawat kita, tak ada pilihan lain, RM30. Pastikan memang boleh jawab punya ni. Dan soalannya adalah, senang ni. Senang. Apakah nama ibu kota Labuan? Tak apa. Saya tahu jawapannya. Saya bacakan dulu. A. Georgetown, B. Victoria, C. Murut. Labuan. C. C. Murut. Jawapannya adalah salah. Minta maaf. Siapa nak steal? Okey. Nur Hanim, apakah jawapannya? Nama ibu kota Labuan, Georgetown atau Victoria? Murut tadi dah salah. B. B. Victoria. Betul jawapannya. Okey. Baik, RM30 tadi ya. Jadi 50% sebenarnya adalah RM15 akan ditambah ke dalam akaun Nur Hanim. Baik. Soalan kedua, kategori yang kedua untuk pusingan yang pertama, iaitu ekonomi Malaysia. Baik. Bertuah Hanim kerana tadi mereka dah undi peringkat awal. Hanim memulakannya sekali lagi. Hanim rasa nak pilih yang mana? Tamaklah sikit Nim, RM100 je terus. Saya upgrade ambil RM80. 80. Okey. Ini macam nombor favourite je ni. 80. Baik, soalan menarik. Dengarkan baik-baik. Dasar ekonomi baru adalah sebahagian daripada rancangan Malaysia yang kedua. Tujuan DEB dilaksanakan adalah A. Meningkatkan populasi bekerja negara, B. Meningkatkan pendapatan negara, C. Untuk merapatkan jurang sosioekonomi. Apakah jawapannya 10 saat dari sekarang? Jawapan saya B. Jawapannya? B. B. Dan salah. Siapa nak steal? Okey, saya dapat cue mengatakan Maisarah. Okey, Maisarah. B bukanlah jawapannya. Sekarang ni tinggal A atau C? C. C jawapannya dan tepat sekali. RM40 akan ditambah untuk Maisarah. Okey. Teringat soalan-soalan sejarah ekonomi dulu Okey, baik. Anda Maisarah dapat cuit duit sikit tadi dan anda memilih untuk menjawab soalan yang mana pula Maisarah? Silakan. 100. Tadi pun Maisarah pilih 100 kan? Ini betul-betul ni. Betul-betul orang tamak selalu untung. Baik, inilah soalannya. Yang mana antara berikut bukan perjanjian ekonomi di mana Malaysia adalah ahli?
Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. B. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. Atau C. ASEAN Trade in Goods Agreement, A3. Jadi yang mana bukan perjanjian ekonomi? Sila jawab 10 saat dari sekarang. Saya rasa A. A bukan Betul. CETA, CETA merupakan perjanjian perdagangan antara Kanada dan Eropah. Memang bukan, sebab tu kita tak ada. Memang tahu ke tikam lagi? Saya tahu yang C je betul. Okey. Baik. Kita teruskan. Ui, banyak ni masalah 380. Oh, tak apa. Tuan Zakwan, silakan 30 atau 50? Saya ambil 50. 50. Okey. Antara berikut, syarikat e-dagang mana yang mencatatkan jumlah kliks tertinggi menurut statistik pada suku kedua tahun 2021? Lain macam soalan ni. A. PG Shop. B. Shopee. C. Lazada. B. Shopee. Jawapan dari Tuan Zakwan. Okey. Baik. Tuan tak pegang mikrofon. Sebut saya dengar, penonton tak dengar. Okey, apa jawapannya? Sila. Jawapannya B. Shopee. Ya, tepat sekali. Okey. Menurut statista.com, Shopee mencatatkan 54 juta klik, Lazada 13 juta klik, manakala PG Mall 7 juta klik. Okey, baik. Satu fakta yang cukup menarik. Baik, Puan Sakulawati. Tinggal hanyalah RM30. Jangan risau. Pastikan boleh menjawab. Saya kira anda pasti boleh jawab. Apakah produk yang termasuk dalam ekspor utama Malaysia? A. Beras. B. Kelapa sawit. C. Automobil. Termasuk dalam ekspor utama Malaysia. Silakan, 10 saat saja. B. Kelapa sawit. B. Kelapa sawit. Hijau. Betul jawapan. Betul pegang dada dia kan. Betul juga. Okey. Sekarang untuk berkongsi bersama dengan para penonton, menurut Jabatan Perangkaan pada September 2019, ekspor kelapa sawit berjumlah 5.2 bilion. Dan antara ekspor utama lain adalah barang elektrik dan juga elektronik, petroleum mentah dan juga getah asli. Rujukan ini dibuat daripada dosm.gov.my. Baik. Tamat sudah pusingan yang pertama dan kita akan melihat nilainya. Nilai tertinggi adalah Maisarah RM380, Nur Hanim RM165, Tuan Zakwan RM150 dan juga Puan Sakulawati RM130. Dan ini bermakna Puan Sakulawati dalam bank hadiah beliau yang paling rendah dan bermakna beliau tersingkir dari pusingan ini. Tapi pegang dada, angguk-angguk, RM130 itu dah dapat. Okey, terima kasih. Tepukan untuk Sakulawati bersama dengan kita. Baik. Wah, alright. Yang tinggal sekarang adalah wakil-wakil daripada Jabatan Penjara, juga Jabatan Kastam dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan. Betul Okey, saya kadang-kadang bila tengok uniform mereka bertiga ni tadi, cakap macam sama semua, kan? Okey. Baik, pusingan yang kedua dah bersedia Okey, kalau dah bersedia, saya cuma nak beritahu kepada semua, ini lebih menarik. Kerana saya tahu ramai di antara kita semua peminat sukan dan sebagainya. Kerana kategori soalan kita untuk pusingan kedua ini adalah sukan Malaysia dan literasi kewangan. Baik. Jadi, Nur Hanim, kita ada nilai yang sama. Sila pilih. Kalau awak minat sukan ke tak? Mike. Kurang minat. Jadi tak boleh nak cadang ambil 100. Tapi boleh kalau nak ambil berapa? Silakan. 80 lagi? 80 lah. Yang ini saya kira kan sebenarnya Nur Hanim ni orang yang tak ambil risiko sangat lah. Dia ambil yang tengah-tengah, sedang-sedang. Rendah sangat pun dia tak. Dia ambil yang sedang-sedang je risiko dia. Okey, RM80 untuk kategori sukan Malaysia. Okey. Siapakah pembawa bendera ketika upacara pembukaan Paralimpik Tokyo 2020? A. Abdul Latif Romli. B. Boni Bunyau Gastin. C. Jong Yi Ki. Siapakah pembawa?
bendera. 10 saat saja. Tak tahu teka. A. Jawapannya adalah salah. Mai Sarah dan Tuan Zakwan, siapa nak steal? Okey, Mai Sarah. Saya jawab C. C. Jong Yi Ki, betul ke? Jawapannya tetap salah. Okey. Dalam situasi sebegini, okey, Mai Sarah dah steal kan? Tadi saya dah cakap, jadi kena potong RM10 lah. Minta maaf lah saya ambil balik RM10. Jadi jawapannya adalah Bonnie Bunyi Augustine. Beliau memenangi emas dalam acara powerlifting 72 kg tempoh hari. Itu pemenang pingat emas kita tu sebenarnya. Okey, baik. Kita terus saja kepada Mai Sarah. Silakan Mai Sarah. Saya 100 lagi. Mai Sarah, awak memang jenis orang yang suka mengambil risiko ke atau macam mana? Okey. Mai Sarah bersedia dengan mikrofon kerana soalan untuk anda. Menarik ni. Siapa peminat sukan ni dengarkan baik-baik Mengapa teknik servis S yang dicipta oleh adik-beradik Sidek dilarang oleh International Badminton Federation IBF? A. Memberi unfair advantage kepada pemberi servis. B. Bulu pada bulu tangkis menghadap ke bawah. C. Teknik ini merosakkan raket dan bulu tangkis. 10 saat dari sekarang. A. Sekejap. Awak dah hijau dah. Saya barulah tanya Mai Sarah. Awak teka ke awak tahu? Okey, boleh pegang mic. Beritahu pada penonton. Awak teka ke? Saya teka je. Okey, kejap. Saya ada lagi satu soalan. Awak ni memang jenis orang bernasib baik ke? Dah 3 kali awak kata awak teka. Lepas tu dapat RM100 dan betul. Okey, tahniah. Tidak mengapa. Okey. Sedikit fakta. Teknik servis ni rasmi diharamkan atas alasan ianya menghasilkan 2 sentuhan pukulan secara serentak, iaitu pada bahagian bulu dan kepala bulu tangkis. Menggunakan teknik ini memberikan servis kepada pemberi servis untuk berulang kali. Wah, padan ianya diharamkan. Baru saya tahu. Yang ini pun saya baru tahu. Okey, baik. Tuan Zakwan, 30, 50. 50 lah, 50. Saya ambil 30. 30? 30. Okey. Dia ambil risiko yang rendah sikit lah untuk pastikan dapat jawapannya. Baik, ini pun menarik. Apakah pingat pertama yang dimenangi oleh Malaysia di Sukan Olimpik pada tahun 1992 di Barcelona? A. Badminton. B. Bola sepak. C. Acara terjun. A. Badminton. A. Badminton dan jawapannya tepat sekali. Yang penting duit tu bertambah. Alright. Okey, Malaysia memenangi pingat emas melalui bergu lelaki badminton pasangan bergu Razif Sidek dan Jalani Sidek. Seronok tu kalau kita ingat kembali pada 1992 tu. Semua orang tengok badminton waktu tu. Okey, seterusnya. Untuk kategori kedua, pusingan kedua, iaitu literasi kewangan. Okay, kita kembali kepada semua nilai-nilai yang ada. Kita bersama dengan wakil JPJ Nur Hanim. Okey, bersedia dengan mic anda. Apakah pilihan anda, Nur Hanim? Sama 80. Saya tengok macam ni tau. Nur Hanim 80, Mai Sarah dia 100 kan. Tuan Zakwan dia 30, 50. Tadi tu saya terperanjat dia ambil 30. Tapi tak apa, yang penting semua ada nilai, semua planning cantik aja kan. Tak, saya sajalah. Betul nak 80 tak nak saya offer 100, tak nak? 80 80. Okey. Literasi keuangan. Okey, untuk soalan bernilai RM80, berisiko sedikit sederhana tinggi. Okey. Seseorang pelabur perlu mengetahui mengenai risiko dan pulangan. Biasanya lebih tinggi risiko, lebih tinggi pulangan pelaburan yang boleh diharapkan. Apakah yang dimaksudkan dengan risiko dalam pelaburan? A. Terdedah kepada kemiskinan. B. Kebarangkalian ditahan pihak berkuasa. Yang pasti bukan JPJ. C. Kemungkinan menanggung kerugian daripada pelaburan. Apakah jawapan anda 10 saat dari sekarang? Jawapan saya C. C. Kemungkinan menanggung kerugian, betul, daripada pelaburan. RM80 nilai meningkat. Okey, Mai Sarah, saya pilihkan awak ni lah RM30. Nak?
Tak nak? Okey, berapa Farah? Saya nak 100 lagi. Seronoklah saya buat cash in ni. Dapat peserta macam ni. RM100. Yakin RM100 Susah tak menyesal? Okey, tak apa. Bagaimanakah kuasa faedah compound membantu dalam mengembangkan modal pelaburan? A. Dividen yang tidak dikeluarkan menambah kepada modal pelaburan dan secara tidak langsung turut menjana pulangan dalam tahun-tahun berikutnya. B. Dividen yang dikeluarkan mengurangkan charge faedah. C. Modal pelaburan berkembang kerana pelabur menambah pelaburan setiap bulan 10 saat dari sekarang. A. Ya ke? Betul. Tapi yang ini ambil balik mic tu, saya nak tanya yang ini betul-betul tahu ke teka lagi? InsyaAllah ni saya memang biasa lah, faham. Memang boleh agak lah. Maknanya dia akan, orang kata, dia accumulate lah kan. Dia semakin meningkat. Itu yang kita digalakkan untuk menyimpan dan melabur kerana ianya akan menambah kepada modal pelaburan kita. Tahniah. Wow, RM570 Maisarah. Tuan Zakuan, 50 lah. Saya ambil 50. Kita kejar lah kita kejar. Saya ambil 50. Kita kejar. Okey. RM50. Ni senang je tuan. Okey. Apakah dua elemen dalam pengurusan aliran tunai? A. Perbelanjaan dan perniagaan. B. Pendapatan aktif dan pendapatan pasif. C. Pendapatan dan perbelanjaan. Aliran tunai. Saya pilih C. Pendapatan Dan perbelanjaan. dan perbelanjaan. Okey, betul. Okey. Baik, kita cuba melihat nilai akhir yang sengit di mana RM50 ni. Okey. Okey, kita menunggu yang terakhir. Baik, kalau kita lihat sekarang Maisarah jelas juara untuk pusingan yang kedua dengan nilai RM570 dalam bank hadiah beliau, Maisarah. Okey, Nur Hanim RM245. Tahniah. Dan manakala Tuan Zakuan nilai anda 180 ataupun telah ditambah dengan, okey, kita belum tambah lagi, tapi kalau kita tambah 50 ianya akan menjadi RM230. Tersingkir Tuan Zakuan dengan beza hanya RM15 saja dengan Nur Hanim. Jadi kita berikan tepukan kepada Tuan Zakuan kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tapi terima kasih sekali lagi kerana bersama kita dalam Cash It In. Cing 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 cing. Okey, baik. Saya yang baca soalan ni pun rasa teruja. Baik, sekarang kita tinggal wakil daripada Jabatan Pengurusan Jalan iaitu Nur Hanim dan juga Maisarah daripada Jabatan Kastam Malaysia. Okey. Baik, ini yang menarik. Cuba tunjukkan kepada para penonton bet yang ada bersama dengan anda di atas meja tu. Cuba tunjuk sikit, angkat sikit bet tu. Tunjuk kat penonton. Kita ada bet betul ataupun salah. Di mana ini adalah pusingan di mana mereka sebentar saja lagi akan menjawab soalan kilat lah. Menjawab soalan kilat. Sekejap lagi kita kongsikan. Saya suruh mereka angkat tadi. Memang dah ada pun kat tangan mereka tu. Betul atau salah. Nanti kita akan saksikan. Di mana kita ada 10 soalan. Di mana kali ni mereka tak ada nak pilih-pilih nilai. Kerana pusingan ini objektifnya adalah untuk macam kita nak bagi wang bonus lah kepada mereka, iaitu sebanyak RM100. Jadi siapa yang dapat menjawab ataupun mengumpul jawapan yang betul lebih banyak daripada yang peserta satu lagi, beliau akan memenangi RM100. So kita ada 10 soalan. Okey, sekarang ni cuba tunjukkan pada penonton mana bet yang saya maksudkan tadi tu, yang betul atau salah tadi. Silakan tunjuk pada kamera kita. Hijau tu betul, iaitu salah. Okey. Jadi yang ni standby aja, tak perlu nak pegang mic apa, standby aja. Saya tanya soalan, pulas je apa jawapannya. Okey. Penonton di rumah pun bersama-sama dengan keterujaan ini. Keterujaan ini, jangan risau.
Kalau nak tolong kirakan markah untuk saya boleh. Tapi kami ada tim yang akan kira markah mereka. Kalau seri, nanti kita bincang. Seri senang je lah, bagilah 2 kan nilai tu. Okey, baik. Ingat saya tak akan ambil masa panjang untuk baca satu soalan ke soalan yang lain. Jadi dengarkan baik-baik soalan ini. Okey, standby. Beg dekat tangan Okey, ke atas tu. Alright. Okey. Kita mulakan dari sekarang. Okey, tapi cue dia nak jawab ni. Saya sebut betul atau salah baru boleh. Kalau saya tak habis baca lagi ataupun saya kata tak sebut apa-apa, dah tunjuk, kira salah lah tu. Okey, jelas. Terima kasih. Baik, soalan pertama. Tun Hussein On dikenali sebagai bapa pembangunan. Tun Hussein On bapa pembangunan. Betul atau salah? Okey, jawapannya Maisarah mendapat jawapan yang tepat, iaitu salah. Hanim kata betul kan? Salah lah tu. Maksudnya salah adalah jawapan yang tepat. Keliru pula betul salah kan. Tapi memang kerana Tun Hussein On tidak dikenali sebagai bapa pembangunan, kerana Tun Abdul Razak ialah bapa pembangunan, manakala Tun Hussein On merupakan bapa perpaduan. Okey, baik. Seterusnya. Gunung Kinabalu bukan gunung tertinggi di Asia Tenggara. Betul atau salah? Okey, kami melihat Maisarah yang mengangkat lebih pantas dengan jawapan yang betul. Jawapannya memang salah, tapi Maisarah angkat dulu. So Maisarah mendapat jawapan yang betul. Okey, kalau kita nak tengok sedikit lah, saya kongsikan. Ini kalau saya betul sebut dia, Kakabu Razi di Myanmar adalah gunung tertinggi di Asia Tenggara. Okey, baik. Seterusnya, okey, untuk memperjelaskan lagi seandai kata kalau kedua-dua mereka menjawab soalan yang mendapat jawapan yang betul membuat pilihan yang betul, siapa yang lebih pantas akan dikira. Okey, kami ada tim ni memerhati, ada CCTV. Tengok siapa angkat lagi cepat. Okey. Kita ada banyak lagi soalan, jangan risau. Baik, seterusnya. Milo, jenama minuman tenusu kegemaran rakyat Malaysia, adalah produk original negara Malaysia. Betul atau salah? Ya, jawapannya adalah salah. Maisarah lagi betul. Memang. Kerana ini penjelasannya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Milo pertama kali dihasilkan di sebuah kilang di Smithtown, Australia pada tahun 1934. Wow, terima kasihlah Cash It In. Saya kira sebenarnya, tapi awak memang tahu ke teka, Maisarah? Awak memang tahu Awak tahu tak dia memang asal usul dia kat Australia ni? Oh, memang tahu. Wah, mesti peminat Milo ni. Ya. Baik. Okey, seterusnya. Dana unit amanah pertama PNB ialah amanah saham Bumiputera. Betul atau salah? Okey, jawapannya adalah salah. Wah, di mana Maisarah lagi dapat membuat pilihan yang betul. Okey. Kerana ini adalah penjelasannya, skim amanah saham nasional ASN adalah dana unit amanah ASNB pertama yang dilancarkan pada tahun 1981. ASB mula diniagakan pada tahun 1990. Itu adalah fakta yang tepat mengenai pernyataan tadi. Okey. Seterusnya, bersedia. Burj Khalifa di Dubai adalah bangunan tertinggi di dunia. Betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Maisarah lagi. Okey. Macam teka tapi memang betul pun jawapannya. Benar, kerana ketinggian Burj Khalifa di Dubai adalah 830 meter. Memang itulah bangunan tertinggi di dunia setakat ini. Okey.
Baik, kita dah baca 5 soalan. Boleh seri lagi tau ni Hanim. Pastikan semua betul. Okey. Buzz Aldrin merupakan manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan, betul atau salah? Okey. Dua-dua membuat pilihan yang lebih tepat, tetapi berdasarkan apa yang sampai okey, Hanim mengangkat dengan lebih cepat. Okey, betul Hanim, jawapannya adalah salah kerana ini adalah faktanya. Neil Armstrong adalah manusia pertama, manakala Buzz Aldrin merupakan manusia kedua. Woi, banyak betul ilmu kita dapat pada hari ini, termasuk saya pun. Terima kasih. Cash it in. Okey. Soalan seterusnya. Tapir Malaya merupakan salah satu spesies terancam di dunia, betul atau salah? Okey, Hanim terfikir-fikir, walaupun jawapan telah betul, tapi Maisarah dengan jelasnya mengangkat jawapan yang ataupun pilihan yang tepat dengan lebih dahulu. Betul. Tapi Maisarah yang dapat markah tu ataupun angka tu. Okey, tapir Malaya merupakan salah satu daripada 5 spesies tapir terancam di dunia. Dua-dua memang tahu jawapannya, tapi Maisarah lebih pantas untuk membuat pilihan. Baik. Seterusnya. Ini memang menarik ni. Tadi kita cakap pasal Burj Khalifa, sekarang ada sesuatu yang tinggi juga di Malaysia. Menara Merdeka 118 berketinggian 118 meter, betul atau salah? Betul. Yakin ke? Kerana jawapannya adalah salah. Dua-dua salah. Jadi tak ada masalah, tak ada isu dekat sini. Memanglah bila kita dengar Menara Merdeka 118, kita ingat ketinggiannya 118. Okey. Tetapi ini fakta menarik yang ingin saya kongsikan. 118 ialah jumlah tingkat Merdeka 118 yang sedang dalam pembinaan. Ketinggian Merdeka 118 lebih 600 meter. Betul juga, sebenarnya kalau kita fikir dua kali kan, kita tengok Merdeka 118 tu, mana boleh dia 118 meter je, tinggi, sangat-sangat tinggi. Okey. Baik. Seterusnya, ada dua lagi soalan terakhir untuk pusingan kilat ini ataupun pusingan pantas ini. Bunga telang digunakan sebagai bahan pewarna makanan berwarna biru dalam masakan. Betul atau salah? Salah. Betul, kerana betul adalah jawapannya. Maisarah lagi. Betul. Pasal apa? Okey, bunga telang ni sinonim sebagai pewarna makanan khususnya bagi nasi kerabu. Betul tak? Hanim suka makan nasi kerabu tak? Tak suka. Maisarah suka makan nasi kerabu. Mesti tahu bunga telang tu kan. Ingat tak kalau itu kadang-kadang bunga telang tu buat air kan, nak warnakan air kan, guna bunga telang dan sebagainya. Okey. Baiklah. Soalan terakhir untuk pusingan kilat ini ataupun pusingan pantas. Okey. Peperiksaan pentaksiran tingkatan iaitu PT3 telah dimasukkan sepenuhnya, betul atau salah? Betul. Okey, tetapi jawapannya adalah salah. Yakin tu dua-dua ni? Betul. Mungkin agaknya dah lama sangat PKP. Kan dah lama tak pergi sekolah, kita ingat dah tak ada kan? Okey, tapi ini adalah faktanya. Peperiksaan PT3 adalah dibatalkan untuk tahun 2021 tetapi tidak dimansuhkan sepenuhnya. Okey, jadi Maisarah berapa mendapat pilihan jawapan yang betul Maisarah. Dan ternyata memang Maisarah adalah pemenang untuk pusingan pantas ini dengan banyak pilihan yang lebih tepat, pilihan yang lebih betul. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, okey, pusingan ini tidak akan ada yang tersingkir, tetapi untuk kita memberikan markah bonus ataupun nilai wang bonus RM100 yang ternyata kita berikan kepada Maisarah. Maisarah tambah lagi 100 dalam bank hadiah. Okey, terima kasih kepada penonton-penonton kita di studio ni. Meriah studio kita, betul lah juga penonton-penonton di rumah yang sedang menyaksikan kita di Facebook Live dan juga YouTube Live Minggu Saham Digital. Baik,
Ini adalah pusingan akhir. Pusingan yang mungkin di mana kedua-duanya nak menambah nilai wang mereka. Kalau kita lihat, tak apa Hanim, kena tambah wang anda. Maisarah teruskan tambah, silakan. Okey. Baik. Saya akan memberikan, walaupun sekarang kita tinggal 2 okey. Tapi memandangkan Maisarah mempunyai nilai wang yang lebih tinggi dalam bank hadiah beliau, kita berikan peluang untuk Maisarah membuat pilihan terlebih dahulu untuk pusingan akhir ini. Silakan Maisarah. Nak yang mana? Saya Minta nak maaf 150, 200 tak ada. Kita paling tinggi 100. Masih lagi 100. 100. Okey. 100. Okey, untuk pengetahuan semua dia lebih menarik dan lebih susah sikit untuk pusingan akhir ni kerana kategori kita adalah sejarah Malaysia dan juga PNB sebentar saja lagi. Tapi kali ni seperti mana yang anda saksikan di atas ni, sejarah Malaysia dengan nilai soalan RM100. Dengarkan baik-baik. Panjang sikit soalan dia. Perjanjian Damai Hat Yai merupakan titik sejarah yang penting iaitu pembubaran Parti Komunis Malaya pada 1989. Peristiwa yang secara tidak langsung mencetuskan dan membolehkan perjanjian damai ini adalah A. Rundingan baling, B. Peristiwa 13 Mei, C. Pengisytiharaan Merdeka. Yang mana satu pilihannya 10 saat dari sekarang? C. Pengisytiharaan Merdeka. Salah. Hanim, RM100 ada boleh dapat RM50. A atau B jawapannya? Gunakan mikrofon anda, sila berikan jawapan kepada kami. B. Peristiwa 13 Mei. Salah. Jawapannya adalah rundingan baling. Pasal dekat hadiah, baling tukar Kedah. Dia dekat. 13 Mei dekat KL. Okey, baik. Okey, saya kongsikan. Ini memang menarik. Kerana kalau kita lihat soalan sebentar saja tadi tentang perjanjian damai hadiah ya. Okey. Rundingan baling adalah tawaran menyerah diri kepada Parti Komunis Malaya yang melambangkan Kerajaan Perikatan Tanah Melayu pada waktu itu meyakinkan pihak British bahawa rakyat tempatan layak memerintah Tanah Melayu. Rundingan ini secara tidak langsung memberi kemerdekaan kepada Malaysia dan memasukkan Parti Komunis Malaya pada 2 Disember 1989 melalui Perjanjian Damai Hat Yai. Peristiwa yang saya tak langsung mencetuskan itu adalah rundingan baling. Okey. Aduh, 100 dah habis dah. Okey, tak apa. Hanim, 80 Hanim. Okey, cik. Okey, Hanim. 80. Saya cakap Hanim 80, dia angguk je. Okey, jom kita buat 80 punya. Dengarkan baik-baik. Di manakah artifak zaman Neolitik dijumpai di Malaysia? A. Gua Nias Sarawak, B. Gua Musang Kelantan, C. Tingkayu Sabah 10 saat dari sekarang. A. Gua Nias Sarawak. Salah jawapannya. Okey, ini menarik ni. Nak steal ke ataupun nak simpan RM10 ke ataupun nak gamble RM10? Wah, kan nak gamble RM10. Nak steal. Nak steal. Okey, apa jawapannya? Di manakah artifak zaman Neolitik dijumpai di Malaysia? Gua Musang Kelantan. Gua Musang Kelantan. Betul. Wow, Maisarah betul tak bagi can ni. Dia steal pun dia ambil juga, dapat RM40. Okey. Baik, kategori yang terakhir, pusingan yang terakhir untuk cash it in. Saya cukup teruja, cukup seronok. Saya kira bukan saja untuk para peserta, saya dan juga para penonton kerana hari ini benar-benar banyak pengetahuan dan fakta kita dapat pada hari ini dalam cash it in. Okey. Baik, sekali lagi Maisarah. Tak apa, kalau saya nak guna kausar veto boleh, nak kasih Hanim pilih dulu boleh? Nak? Tengok Maisarah kata, okey, kita kasih Hanim. Hanim, 100 nak? Okey, 100. Okey, tengok, ini saya sekolah tengok. Saya pengacara cakap, okey, Hanim, kita bagi kat dia. Dia kata, okey, kita ambil 100. Okey, ready Hanim dia macam nothing tulus lah, nothing tulus. Okey, ini soalan mengenai PNB Okey, Hanim, RM100. Pada tahun 2019, PNB mempunyai pelaburan pendapatan tetap dalam beberapa jenis bond. Bond apakah yang merangkumi lebih
80% daripada pelaburan pendapatan tetap PNB. Okey, tak apa kalau tak tahu, kita boleh agak-agak. A. Bond korporat, B. Bond kerajaan, C. Bond perbandaran. 10 saat dari sekarang. Okey, jawab gunakan mic. Agak-agak rasa boleh kena ni kalau agak. B. B. Bond kerajaan. Salah. Okey, Maisara, awak tadi kan suka pilih 100 kan? Sekali tak dapat, nak steal ke ataupun macam mana? Still. Okey, nak steal, tinggal lagi jawapannya sama ada bond korporat ataupun bond perbandaran. Apakah jawapan anda? Bond korporat. A. Bond korporat. Tepat sekali. Wow, tambah RM50 lagi. Okey. Baik. Baik Maisara. Jelas dah terang lagi bersuluh tentang nilainya, tapi saya rasa awak patut tambah lagi bank hadiah awak ni. Nak pilih mana? 80 lah, 100 dah tak ada. 80. RM80. Okey. Baik. Ini adalah soalannya yang bernilai RM80. Apakah yang dimaksudkan dengan unit amanah harga berubah? A. Harga seunit berubah setiap hari bergantung kepada nilai aset bersih NAB setiap tabung. B. Harga seunit berubah mengikut harga pasaran. C. Harga seunit berubah mengikut jangkaan pelabur individu. Apakah jawapan pilihan anda masalah 10 saat dari sekarang? A. A jawapannya. Tepat sekali. Okey, saya tak puas hati. Awak ambil mic tu ni Maisara. Awak teka ke awak tahu yang ini? Yang ni saya tahu. Yang ini awak tahu. Memang unit amanah harga berubah, maknanya harga seunit berubah setiap hari bergantung kepada nilai aset bersih NAB setiap tabung. Okey, awak memang ada banyak buat pelaburan ke macam mana? Saya suka masuk kuis macam ni. Suka masuk kuis macam ni. Memang nampak sangat dia suka masuk kuis macam ni. Pilih RM100 dan kemudian jom kita tengok nilai yang terkumpul dalam bank hadiah mereka. Baik, kita berikan tepukan untuk Nurhanim yang berjaya mengumpul RM235. Tetapi yang ini kita tepuk kuat-kuat lah. Baik kat rumah, baik kat studio kita ni, kita tengok nilainya RM840. Wah. Tahniah. Oh, ini Jabatan Kastam pasti berbangga dengan awak, Maisara. Okey, baiklah. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua para peserta yang telah bersama dengan kita dari peringkat awal tadi. Dari 4 orang peserta, tinggal 2 orang dan hanya 1 yang telah jelas menjadi juara untuk Cash It In episod kali ini dan hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi bersama dengan kita sempena Minggu Saham Digital 2021 ini. Dan ini merupakan sebuah rancangan permainan yang benar-benar menguji celik kewangan rakyat dan juga pengetahuan am. Dan juga anda banyak perkara tak tahu, kita dah tahu pada hari ini. Dan kalau kita tengok sangat sengit, sangat hebat dengan strategi masing-masing, nak pilih wang kecil, yang besar dan sebagainya. Dan sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada para peserta dan juga para pemenang kita pada episod kali ini. Baiklah, Cash It In dibawakan khas sempena Minggu Saham Digital PNB dan ASNB bertujuan untuk merapatkan jurang literasi kewangan. Dan para penonton, saya dah tahu dah siapa yang bersama dengan saya pada hari ini. Saya cakap Cash It In ini memang menarik. Jadi untuk pengetahuan anda semua, ini adalah sebahagian daripada rancangan sempena Minggu Saham Digital yang anda sedang saksikan sekarang ini adalah secara live ataupun secara langsung. Dan jangan bimbang kalau terlepas episod ini atau mana-mana episod yang lepas, kalau rasa-rasa nak tengok muka saya lagi boleh, kerana anda boleh saja mengulang tayang kembali dan lihat berulang-ulang kali episod kegemaran anda. Dan anda juga boleh kembali ke laman Facebook Minggu Saham Digital untuk menonton kembali semua rancangan yang anda sukai. Dan jangan lupa Cash In jam 6 petang pada hari Isnin nanti 22 November bersama dengan peserta-peserta yang lain bersama hos yang sama, Farin Ahmad. Terus jaga diri, jaga SOP. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Cash It In.